Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas kita pada kali ini, cikgu akan terangkan dari segi tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron pada suatu jarak. Jadi kita juga akan melihat bagaimana untuk menulis setengah persamaan penurunan dan juga setengah persamaan pengoksidaan. Kita juga akan lihat bagaimana untuk menulis persamaan ion. Okey, yang ni penting Okey, seperti yang kita dah belajar pada kelas yang lepas, tindak balas pengoksidaan dan penurunan melibatkan 4 kan, iaitu OH, oksigen, hidrogen, elektron dan nombor pengoksidaan. Cuma untuk kali ini cikgu hanya akan fokus kepada pemindahan elektron. Okey, bila kita sebut pemindahan elektron pada suatu jarak, eksperimen yang terlibat adalah eksperimen Cube U. Okey, Cube U ni adalah gambar rajah eksperimen Cube U di mana cikgu akan isi tube U ni sehingga separuh penuh dengan asid sulfurik cair H2SO4 yang cair. Kemudian cikgu isi sehingga separuh penuh lah. Kemudian cikgu kena titiskan di kedua-dua lengan tube U ni. Okey, so kita namakan X dan Y lah. So X dan Y ni cikgu kena isi, satu kita isi dengan ejen penurunan, satu lagi kita kena isi dengan ejen pengoksidaan. Sebab ada yang lepas elektron, ada yang terima elektron. Jadi kita ambil dua contoh kat sini. Satu contoh ejen penurunan yang cikgu guna adalah larutan ferrum 2 sulfat. Manakala ejen pengoksidaan yang cikgu guna kat sini ialah KMnO4 berasid. Okey, ini adalah ejen pengoksidaan. Jadi ejen penurunan ferrum 2 sulfat akan mengalami pengoksidaan. Jadi nampak tak kat sini dia membebaskan elektron. Manakala ejen pengoksidaan akan mengalami penurunan. Jadi kita boleh nampak kat persamaan kimia ni, persamaan setengah ni, kita boleh nampak dia menerima 5 elektron. Jadi inilah yang cikgu nak ajar macam mana awak nak tulis setengah persamaan bagi pengoksidaan, this one, and macam mana nak tulis persamaan setengah ataupun setengah persamaan bagi penurunan. Okey, terima elektron mesti penurunan. Okey, jadi cikgu akan tunjuk, so boleh cuba fahamkanlah. Alright. Okey, cikgu akan tunjuk cara untuk menulis persamaan ion untuk ejen penurunan dan juga ejen pengoksidaan. Jadi untuk ejen penurunan tadi yang kita guna adalah ferrum 2 sulfat. Tapi sulfat kita abaikan je sebab dia tidak mengalami apa-apa perubahan. Jadi yang mengalami perubahan ialah ion ferrum 2. So ion ferrum 2 plus dia akan bertukar menjadi ferrum 3 plus. Jadi ejen penurunan akan mengalami pengoksidaan. So pengoksidaan dia akan melepaskan elektron. So bila dia melepaskan elektron ataupun buang elektron, so kita tak tulis negatif buang elektron macam ni. Kalau dulu silibus yang lama memang boleh je tulis macam ni. Tapi sekarang dah tak boleh. Jadi kita bawa dia ke belah kanan. So kita tulis tambah elektron. So bila tambah elektron berada di sebelah kanan persamaan, tu bermakna elektron dilepaskan. So ni adalah ejen penurunan. So dia mengalami pengoksidaan. Okey, seterusnya kita lihat persamaan setengah untuk ejen pengoksidaan ataupun persamaan setengah untuk tindak balas penurunan. Okey, kita guna tadi KMnO4, kalium manganat 7 berasid. Okey, cuma kita abaikan yang ni, kita abaikan K sebab ion kalium K+ tu tidak mengalami apa-apa perubahan. So yang kita nak lihat adalah ion manganat iaitu MnO4-. So apa yang awak perlu ingat ialah, so dia akan menghasilkan Mn2+. Okey, sebab kat sini mangan dalam manganat ialah bercas positif 7. Jadi kalau kita lihat dari segi nombor pengoksidaan berkurang daripada positif 7 kepada positif 2.
Okey, tapi kita nak lihat dari segi transfer of electron. Jadi bila mengalami penurunan, ejen pengoksidaan mengalami penurunan, so dia mesti menerima elektron. Jadi untuk stabilkan persamaan setengah ni, kita kena buat macam ni. Jadi mangganat ni sebenarnya tadi kita guna larutan. Larutan kalium mangganat 7 berasid. So bila larutan, dia mengandungi air. So tindak balas ni, kehadiran asid akan menghasilkan air. Jadi kita tambah H2O. Tambah H2O. Jadi H2O kita nak tambah berapa kan? Berapa molekul H2O? Jadi kita lihat kat sini ada 4O. Jadi pun kita tambahlah 4 kat sini. Jadi kemudian kita guna ni larutan kalium mangganat 7 berasid. Okey, bila berasid adanya kehadiran ion H+. Jadi untuk seimbangkan persamaan setengah ni kita perlu tambah H+ dekat belah sini, kat belah kiri iaitu bahan tidak balas. So kita tambahlah H+. Okey, cuma H+ ni kita nak tambah berapa? Okey, kat sini ada 8 H+ iaitu 4 darab dengan 2. Jadi kita kena tulis 8 H+. Okey, dari segi bahan, unsur semua dah stabil. Cuma yang menjadi masalah kat sini adalah jumlah charge. Okey, jumlah charge. Kita tengok kat sini kan. Kat sini negatif 1 mangganat tambah dengan 8. So, sama dengan 7. Manakala bahagian hasil tindak balas, positif 2 tambah dengan kosong. Molekul kosong kan, sama dengan 2. Jadi cara untuk seimbangkan dia adalah dengan menambah elektron. Menambah elektron di bahagian mana? So elektron adalah bercas negatif. So bila negatif kita kena letak kat sini lah. So 7 tolak berapa? Kita dapat 2. So 7 tolak 5. Jadi negatif 5 bersamaan dengan 5 elektron. Jadi kita tambah 5 elektron di bahagian sini. Lagi satu, yang ni adalah tindak balas penurunan. Penurunan kita tambah elektron. Manakala pengoksidaan kita lepaskan elektron. So belah kanan. Okey. Kemudian cikgu akan tunjuk macam mana untuk menulis persamaan ion. Yang ni adalah persamaan setengah. Persamaan setengah. Untuk menulis persamaan ion, kita kena tambah persamaan. Yang ni persamaan setengah penurunan. Manakala yang ni persamaan setengah terbalik kan? Terbalik. So yang ni adalah persamaan setengah pengoksidaan. Manakala yang ni persamaan setengah penurunan sebab dia plus elektron. Okey, untuk menulis persamaan ion, kita perlu tambah persamaan setengah pengoksidaan tambah dengan persamaan setengah penurunan. Tapi untuk menambah persamaan setengah pengoksidaan dan penurunan, kita perlu seimbangkan elektron terlebih dahulu. Jadi kat sini ada 1 elektron sahaja kan. So sini ada 1 elektron sahaja. Manakala kat sini ada 5 elektron. Jadi persamaan pengoksidaan kita perlu darab dengan 5. Jadi bila kita darab dengan 5, kita akan dapat semua darab dengan 5 So 5 Fe So 5 Fe2 plus akan menghasilkan 5 Fe3 plus tambah dengan 5 elektron. So manakala yang mangganat tadi tu kita tak payah darab dah sebab dia dah 5 elektron, iaitu tambah, cikgu tulis semula lah, 8H plus tambah 5 elektron. So menghasilkan, yang ni kita kena ingat so dia akan menghasilkan Nm2 plus. At least kita kena hafal yang ni. So tambah dengan 4
I. H2O. Selepas tu kita just tambah dua persamaan ni. Kita tambah. Jadi bahan sekali dengan bahan. So bila kita tambah, automatik kita boleh cancel out elektron. Jadi kita tulis je semula. Persamaan ion dia adalah 5 Fe2 plus tambah dengan MnO minus tambah 8H plus. So dia akan menghasilkan 5Fe3 plus tambah Mn2 plus, cikgu tulis kat bawah tambah 4I. So this one adalah persamaan ion. Okay, this one saya ingat yang ni adalah persamaan ion. Manakala yang ni adalah persamaan setengah pengoksidaan, iaitu yang melibatkan ejen penurunan. Manakala yang ni adalah persamaan setengah penurunan. Okey. Ini yang sama je macam yang tadi cikgu tunjuk. Okey, boleh baca juga kat sini. Cuma kena ingatlah, kalau ferrum 2 dia berwarna hijau, ferrum 2 plus dia berwarna hijau. Manakala apabila ferrum 2 plus dah bertukar menjadi ferrum 3 plus, dia akan, larutan hijau tadi tu akan berubah menjadi perang. Jadi pemerhatian yang kita nampak iaitu pada anode lah kan. Sebab dia lepas elektron berlaku pada anode. Jadi pemerhatian yang kita nampak adalah larutan hijau akan bertukar menjadi perang. Okey, yang ni cikgu dah terangkan tadi. Okey, kemudian kita lihat ni. Ni adalah cara untuk menulis setengah persamaan penurunan. Cuma cikgu ingatkan sekali lagi yang MnO4 minus tepung mangganat ni warna dia adalah ungu. Jadi dia akan berubah menjadi tidak berwarna. Jadi sebelah katod tempat menerima elektron kan, di mana penurunan berlaku. So pemerhatian yang kita akan nampak adalah larutan ungu akan berubah menjadi tidak berwarna. Okey, jangan risaulah, nanti kita akan buat eksperimen ni di sekolah. Okey, yang ni Cik dah ajar tadi. Okey, ada yang tanya, biasa pelajar tanya, boleh tak nak guna larutan ataupun ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang berbeza? Mestilah boleh. Okey, boleh. Kita boleh guna ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang berbeza. Tapi dengan syarat untuk tube U, kita kena guna ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang dalam bentuk larutan sahaja. Contohnya, kat sini kita boleh guna air klorin. Jadi air klorin ni Cl2. Okay, Cl2, so memandangkan dia adalah ejen pengoksidaan, so dia akan menerima elektron. So that's mean dia akan mengalami penurunan, so dia akan membentuk Cl, 2Cl minus. Okay, manakala kita nak guna ejen penurunan yang lain. Kalau tadi tu kita guna ferrum 2 sulfat kan, kita guna yang ni. Okay, katakanlah cikgu tak nak guna ferrum 2 sulfat, cikgu nak guna Ki. Okay, Ki ni adalah satu contoh ejen penurunan. Okay, Ki yang mengalami pengoksidaan adalah I minus. K plus tidak mengalami apa-apa perubahan, jadi kita abaikan dia. Jadi I minus dia akan jadi I2. So I minus nak jadi I2, dia kena melepaskan 2 elektron. Okey, tadi kita guna Ki dan juga Cl2. Jadi Cl2 adalah ejen pengoksidaan, jadi dia akan mengalami penurunan kan. Jadi Cl2, okey, Cl2 dia akan jadi Cl minus. Lama-lama awak akan biasalah. Cl2 akan jadi Cl minus. So dia akan, untuk jadi minus, dia kena terima elektron. Terima sebanyak 2 elektron. So ni adalah persamaan setengah ataupun setengah persamaan penurunan. Manakala persamaan setengah pengoksidaan tadi kita guna Ki, cuma yang melibatkan pengoksidaan hanyalah I minus. Ki tadi, K plus I minus kan, K plus kita abaikan. Di I minus dia akan jadi I2. So nak jadi I2, so I minus kat sini kan, so dia kena buang elektron. So buang berapa elektron? So buang 2 elektron. Jadi
I2. Jadi 2 kat sini lah, 2I minus. So kita dah dapat setengah persamaan bagi penurunan dan pengoksidaan. Jadi persamaan ion. So kita tambah je lah. So memandangkan elektron dia dah sama kan. Mudah lah yang ni. Dah sama. So kita just tambah je lah. So Cl2 tambah dengan 2I minus. 2I minus. So dia akan menghasilkan Cl minus. Ni 2 2 Cl minus dan juga I2. Okey, yang ni kena seimbang tadi. Cikgu tak seimbang. Jadi elektron ni kita dah boleh cancel out. So dapatlah persamaan ion.